Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Yang dihormati lagi dikasihi saudaraku muslim majelis yang amat berhormat Datuk Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Ahmad, Menteri Besar Negeri Kelantan, yang berhormat Haji Zaki bin Ibrahim, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Kelaburan, yang berusaha lagi dihormati Al-Fadhil Tuan Haji Wan Jamil bin Haji Abdul Rahman, yang Pertua PAS Kawasan Tumpak, ahli-ahli Tengkuasa PAS Kawasan Tumpak, MTD, Muslimat, Ketua Petiuni, Tuan Iman Masjid Mungkin, Jun Baka Patai, dan seterusnya kepada semua tua-tua cawangan, pegawai keselamatan, sahabat-sahabat amal dalam amu. Tak lupa juga diucapkan dengan terima kasih pada Tuan Rumah Suparga pada malam ini, rakan-rakannya yang ingin kembali ke landasan yang betul, landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah doa kita, doa para ulama, doa ibu-ibu bapa kita, supaya semua umat Islam berada di atas landasan yang benar yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amba rasa tidak salah dan tidak malu dan tidak janggal daripada kita berada daripada kesesatan, kita mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu perkara yang wajib, tuan-tuan sekalian. Apabila kita pasti dan kita yakin, kita melihat bahawasanya UMNO ada satu perjuangan yang memisahkan agama dengan dunia, yang memisahkan politik dengan agama, tuan-tuan sekalian. Ada juga agama di dalam UMNO, tetapi agama diketepikan, agama direndahkan, agama di kelas 2 dan kelas 3, tuan-tuan sekalian. Apabila bertembung kehendak politik dengan kehendak agama itu ditinggal sia-sia, tuan-tuan sekalian. Contohnya sebagaimana semalam Palestin dikut lanak, tuan-tuan sekalian, di dataran warisan Kada, yang mana pengurusi perhubungan UMNO Negeri Kelantan telah menganjurkan sambutan kemerdekaan, yang mana kebetulan pukul ni setengah tamu lalu kat tu nak pergi buat kuliah murid di Kok Lanah. Dia peripung wanita-wanita dan puteri-puteri UMNO. Pukul ni setengah lagi dia peripung di pejabat UMNO nak belarak lepas murid. Amo putih tengok, tak ada seorang pun bawa kais maya. Amo tengok tina di kakak sikit. Kata semalam nak belarak gajah, nak belarak beruk, tapi beruk pun kata tak jadi, dia kata semalam. Jadi semalam malam Jumaat, tuan-tuan sekalian, bulan Syaban, semua para ulama, tutup lebah, ustaz-ustaz fah, duduk di masjid, duduk di surau lepas main maghrib, berdoa kepada Allah, baca Yasin, sepenuh bulan yang berkat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipanjang umur, tetap keiman, murahkan rezeki, dapat puasa pada bulan Ramadan. Hak kita tunggu tak berapa hari lagi dah. Maka dia buat perarakan yang begitu hebatlah. Inilah menunjuk kepada kita, tuan-tuan sekalian, agama dalam UMNO ni, kalau nak tahu kena tanya amulah lebih kurang adik kakak sekalian. Sebab amu juz ta'iyat dalam tu. 2-3 bulan yang lepas apa macam sebelah ni juga adik kakak sekalian. Tapi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak suka-suka dia amo pun tak pernah mimpi dah. Bagi amo UMNO lah betul pada waktu tu adik kakak sekalian.
Tetapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, hari ni tengok dia ada acing pun bahasa nak motor. Sungguh dia takut sekali. Tengok dia ada acing bahasa logam. Sebab apa? Sebab ada acing dia buat hudud kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dia takut sekali. Dia tidak membesar pekerjaan agama. Dia memandang hina kepada para ulama. Dia wahina kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak amat paling sedih lagi dia takut sikit. Dia sekat pertukar kepada sekolah-sekolah agama di seluruh negeri Kelantan yang dia takut sekali. Dan dia tidak sekat pertukar pitih kerajaan kepada konsep maksiat dan hiburan, bahkan diperbesar dan ditambah tiap hari tiap masa bulan dia tahu dia takut sekali. Kita kena mikir belakang, terutama kita orang UMNO, orang PAH dia fikir lama dah. Kita hidup atas dunia ni ada takut sekian nelai-nelai pun 70 tahun. Kalau hidup pun tak lewat kapal satu dah. Pas kita umur 50 lah ke atas dah kebanyakan. Duk bawa dia ada acing tu 24 jam. Orang duk kilik lesen kelas F, kelas A. Orang duk tena projek ratus-ratus juta. Kita duk pikir berdera tak ada takut sekian. Kalau atas dunia ni pakar akhirat tak pakar teh juga ada. Ni dunia pun tak pakar, akhirat pun tak pakar dah amat tengok. Banyak amat tengok orang UMNO dia bawa taksi pakar permit orang. UMNO tak cakap tolong minta, tak bui paksa dia. Wagi sokongnya Datuk Pah dia jeli nak minta permit taksi dia ketua cawangan UMNO. Tak lala ni pun tak boleh permit taksi dia. Kihak kau kuat dok racu. Kami tuan-tuan sekalian, demikian juga banyak orang pergi ke laut kawasan patah ni tak ada permit laut dalam kelas A. Habis tinggi adalah kelas B dengan kelas F saja. Kelas A ni permit laut dalam ni untuk siapa amat nak saat dia kakak sekarang. Amat boleh berketi bekas ketua UMNO dalam Kelantan ni ada puluh-puluh permit laut A dalam dia kakak sekarang. Dia tak pergi ke laut pun. Dia tengok air laut pun mutak dah. Maka kita kena mikir dia takut sekali benar lagi ni. Jadi hak besar sekali kita kena kira ialah masalah agama. Sebab kalau semua UMNO ni nak kepada Islam, hendak melaksanakan perintah Allah, dia tak payah tanya siapa. Makna dia mereka seluruh negara tolak protesan. Jadi kalau nak UMNO nak buat Islam di peringkat negara, tak kepah marah. Dah. Kalau kita nak hujah, takut siapa dia? Nak kata takut kepada orang bukan Islam, pada sahur kata merdeka ni orang Melayu. Dia sahur kata hidup bangsa Melayu, hidup Melayu. Kalau orang cabang Melayu rangur mulut selalu waktu dia kerih kan. Nak ayat bekirnya. Pas takut apa? Kalau sungguh UMNO nak bela bangsa Melayu, nak bela bahasa Melayu, nak bela bangsa Melayu, kena bahas tu, bahasa tu hak cakap, bangsa tu tuan. Maka agama bagi orang Melayu ialah Islam. Bahasa Melayu pun juga agama Islam juga. Pas nak buat Islam siapa dia marah? Dia kesusahan dia takut siapa. Nak tutup hiburan hak bercanggah dengan hukum Allah tu siapa dia marah? Nak tutup pusat judi di Genting Highland hak terbesar di Asia Tenggara. Tiap-tiap bulan berapa juta orang dia berjudi tu. Kira arak terbesar di Asia Tenggara pun juga duduk di Malaysia. Cuba kita fikir. Kita semaya, kita puasa, kita berzakat, kita haji, kita baca Quran, kita selawat, kita tasbih. Nak kau berapa tu kita sebab terfikir dia takut sekali. Nak kepada ganjaran dan keradaan Allah Subhanahu Wa Taala, maghfirah Tuhan sesa. Jadi kalau ada lagi orang UMNO duk tanya orang UMNO ataupun duk tanya orang PAH, Unipah boleh berapa? 2-3 hari lepas ni dah ceramah lagi tu. Tok Wakil Rakyat hak Pak Amor. Dia kata Unipah boleh berapa yang sahur sangat tu.
Putaran ni dia kena pecah. Pecah lama dah, tapi din bahasa tak payah lah mana. Kalau tanya Unipah boleh ke apa, cik tanya dia klik Musmaya boleh ke apa, mu puasa boleh ke apa. Tak usah kata boleh muka lagi tubuh ki puasa. Nak kepada ganjaran Allah dan nak melaksana perintah Allah. Tidak begitu. Jadi makna mengetah negeri ni, orang Islam kena ikut Quran dan hadis ni. Tak sampai peringkat tu kalau orang UMNO ngaji ni. Tak ada dalam Quran atau ayat-ayat politik. Tak ada ayat Quran atau bab mengetah negeri negara. Hak paling jahil sekali tuan-tuan sekalian, dalam surat khabar UMNO 2 minggu lepas, iaitu surat khabar Al-Haq nama dia. Pengarah dia hanya ketua pemuda UMNO Rata Panjang, saya hamba. Nama tak ingat dah. Dia kata tidak ada sejarah dalam Islam. Tapi dia ambil gambar Ustaz Umar Khalid tak situ. Amo pergi cari Umar Khalid seminggu lepas, dia kata gambar dia tak pernah kecek pula gitu, dia kata. Gambar tu pada pergi cari mana tak tahu, dia kata. Umar Khalid kata setakat ni dia tak sekiamah dalam UMNO, dia kata. Dia kata lagu mana? Tidak ada sejarah dalam Islam ulama jadi pemimpin negara, dia kata. Allah, ya lebih apa jadi jahil belah lalu. Kalau kita tanya budak dalam pasti pun tahu. Dalam bulan puasa lepas tarawih kita baca sama kata bila Al-Khalifatul Awwal ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Tak reti ke hati kalbang ni? Kau pergi terawih nak pakai channel. Macam kita fikir mana? Lepas daripada Nabi Sina Abu Bakar, lepas Sina Abu Bakar Sina Umar, lepas Sina Umar Sina Uthman, lepas Uthman Ali karramallahu wajhah. Lepas daripada sahabat Nabi siapa dia lagi? Al-ulama warasatul anbiya. Zaman Nabi zaman para sahabat pilih ambil Abu Bakar, siapa Ali. Lepas daripada tu ulama dah yang membawa rakit dia perahu, yang memudikan perahu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak silap, tidak salah dapat pilih ulama jadi pemimpin. Memang begitu dah adik kakak sekian. Zaman Nabi Adam dulu, Nabi Adam jadi khalifah. Zaman Nabi Musa jadi khalifah. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Zaman kita ni para ulama betul dah. Cuba tengok dalam UMNO, mana ada para ulama boleh jadi khalifah dalam dia. Nak jadi khalifah dalam cawan ni pun dia semelah dah. Tak sah kata nak jadi khalifah peringkat bahagia. Tak sah kata nak jadi khalifah peringkat presiden. Nak jadi AJK ni pun tak bertanding pun tak benar. Sebab apa UMNO tak say kepada para ulama memimpin negara? Sebab apa? Sebab ada 3 adik kakak sekian UMNO nak cerita. Sebab yang pertama kerana dasar UMNO tak suka pada para ulama. Yang ni dasar UMNO tidak nak kepada Islam. Dasar UMNO tidak nak kepada hukum Allah. Tak boleh ambil ulama lah. Pemimpin UMNO, orang UMNO suka kepada makan projek, suka kepada tipu piti rakyat, suka kepada makan rasuah, suka kepada macam makan ni di mana getan highlight. Ambil puteri hak comel-comel tak dalam bilik. Ketua pun tengok, timbalan pun tengok, bendahari pun tengok. Sejarah dalam tupak ni adik kakak sekian. Berapa orang ada puteri UMNO bercerai dengan tak lelaki? Waktu berlaku pilihan raya lunah dulu. Waktu berlaku pilihan kecil Kedah. Ama tahu kamu dekat bilik tu juga. Cuba kita fikir nak cuba sekian. Jadi kalau lah ketua tu para ulama, tak boleh buat kerja lagu ni. Yang kedua pula dalam UMNO ni,
rumah kalau hak tak ada tok laki ni kerak benar pergi kerusuh. 4 kali setahun kena. Abang tahu juga. Inilah dia tidak nak kepada para ulama jadi pemimpin UMNO. Sebab sudah menjadi kaedah dalam UMNO. Agama atas masjid. Agama waktu khatam Quran. Agama waktu semaya sunat, semaya wajib dah. Turun atas peta politik, dia tak berasa ada agama situ. Cuba kita fikir tuan-tuan sekalian. Negeri hak diperintah oleh UMNO. Tak usah kira Kelantan. Berapa berlaku tiap-tiap malam ni. Ambang kemerdekaan. Na'udzubillah min zalik di kakak sekalian. Di Kedah mula hari Jumaat baru ni. Lagi start pukul 8 pagi hari Jumaat. Dia peripun seluruh artis dia panggil. Jom gegar. Konsep gegar. Maknanya kaki penari hak berjoget tu nak gegar bumi Tuhan dia kakak sekalian. Nak rakyat kuatnya konsep dia. Hak kita tahunya dah iza zikirallah wajilat qulubuhum. Dah gegar hati kita dengan kalimah Allah. Dia nak gegar dengan konsep. Ini perangai UMNO. Tak ada benar lagi Kelantan buat mari dah malam di teras. Kalau benar dia tak tahu Masjid Muhammadi pun tak tahu dia kakak sekalian. Dia harap bawa ni. Nah, sungguh dia dalam UMNO ni dia tolak sah je. Hak belakang lah ke atas dia kira boleh makan belakang. Tolak korang sah je dia. Dia sungguh. PT tak haji dah betul. Sebab PT PPRT ni tak ada lah PT untuk umum ibu-ibu tunggal, orang tua, orang miskin. Tak, orang ada musibah. PT 36 juta lebih kurang. Siapa hari ni tak tahu pergi ke mana lagi. Orang ni lah nak jadi menteri besar Kelantan ni. Tak boleh mikir kita orang UMNO. Jadi ingat hak dia buat tu maknanya orang tak nampak. Nah, kita kena pilih. Tak sah kata nak pilih pemimpin. Nak pilih wali nikah pun tak boleh. Perangai huduh. Takut anak jadi tak juru. Tidak begitu. Banyak ulama kata tidak sah. Nak jadi wali nikah, hak wali pasik pun tak boleh. Itu untuk menikah kita dengan bini kita je tu. Belum tentu lagi beranak ke tak beranak, tak ke mana pun tak tahu. Ini nak memimpin rakyat negeri Kelantan ni 2 juta lebih kurang. Nak jaga dengan ilmu, dengan akhlak, dengan akidah. Nak jaga tajwid, nak jaga hukum Allah, nak jaga sunnah Nabi Muhammad. Nak bentuk pakaian secara Islam. Nak bentuk perniagaan orang Kelantan mengikut acuan Islam. Nak perbetulkan kesenian budaya mengikut secara Islam. Nak betul semula wayang kulit. Nak betul semula bikin barak. Nak betul semula mokyong. Kalau tak boleh betul pakai tak sah. Ingat kau senang kita pilih pemimpin adik kakak sekalian. Kita sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku lillah, bagi Allah. Takut sekalian. Tu politik kita bukan kecil. Hidup mati kita suruh Tuhan belaka. Ulama inilah yang bertanggungjawab. Tak ada dah lepas daripada Nabi siapa dia lagi. Benak jaga dunia adik kakak sekalian. Bukan ingat main-main kau. Satu persatu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ayah pen dia tak sejaga dunia, nak jaga langit. Dia kata serabut beruk jaga dunia, dia kata. Kenapa dah? Jaga langit senang, tak ada kapal satu. Sebab kalau ni tak cuba cari. Dia tak begitu. Ini tidak cuba kita fikir tuan-tuan sekalian. Perhati satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 63 dah. Terutama ustaz-ustaz UMNO tutup lebar dalam UMNO tak ada ni malam-malam ni dekat kakak sekalian. Kerana mereka pun nak layan hok UMNO lebar bakar mah tahu. Tak curi cuma tua dia yang curinya. Dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.
Begitulah lebih kurang bunyinya. Kalau tak betul-betul dek kakak sekian. Amu perhati ayat ni lah. Amu gustas selalu dalam amu. Tak boleh. Cukup. Kalau banyak benar ada ayat Quran ni. Hak larang kita duduk dalam amu dek kakak sekian. Apa bukti? Tengoklah malam ni dek kakak sekian. Alhamdulillah lah hamba dengar kata orang amu tinggal amu ni berasa segarang. Serba nak mari dek kakak sekian. Hujan lebat lah apa. Sungguh dek kakak sekian. Musim ni musim kita asyik kat amu. Apa Minggu lepas hamba pergi amu di Kemahan 3. Kemahan 3 ni 9% amu dek kakak. 90% amu. Amu pergi ceramah dek kakak sekian hujan. Tak sekira lah di keliling di batu sebelah dek kakak. Tak dia pedal lagi taknya hujan. Alhamdulillah. Sebab malam ni orang amu semua hajat dah tak ada suruh hujan malam ni. Dia sungguh sakit hati. 3 minggu lepas hamba untuk guru di Melaka nak pergi ceramah gini dek kakak sekian rumah orang amu masuk pas juga. Kakak kadarnya pergi galau tempat nak guru nak sarah. Sungguh galau pula galau dengan piring bukan galau dengan mata. Galau dengan piring dia buat ada sapusu stopok. Keruh orang tanah ubi selalu kita tu. Bahasa gong. Orang nak ceramah agama, pemimpin kita mari ulama nak nyapa dakwah Allah mari kerana Jini PA berapa tu? Orang mai konsep sore heboh pacaragan, tak ada lagi galau situ. Ani panggil anu dia ketua dia lah ketua. Biarlah dia takut sikit. Apa dah? Cuba kita perhati dengan ayat hamba baca tadi. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah. Allah Ta'ala kata, tidakkah mengetahui manusia, tak kira apa, tak kira amnu, tak kira atas pagar, tak kira belakang. Allah Ta'ala kata gapo? Annahu man yuhadidillaha wa rasulah. Siapa-siapa yang menentang pelaksanaan hukum Allah dan hukum Rasulullah, dia panggil hukum hudud. Dalam tu kita menentang, kita menghalang hukum Allah, hukum Rasul. Kita semaya, kita puasa, kita berzakat. Apa kata Allah Ta'ala? Fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Allah Ta'ala capuk kita dalam neraka Jahannam, kekal dalam itu dek aku sekian. Ini ayat Quran surah At-Taubah ayat 63. Kita tengok mana. Zalikal khizyul azim. Demikian itulah balasan Allah, penghinaan teramat besar kepada orang yang man yuhadidillah wa rasulah. Jadi amun hurrah malangnya boleh bukti dah lepas ni dia takut sekian. Nak hurrah bab menetap hukum Allah Taala ni biar cerah malam ni dia takut sekian. Amun minta orang sini kalau boleh sekerak penyangga ada lagi dalam amnu dia takut sekian. Kalau tak puas hati lagi malam ni insya-Allah pagi esok amun boleh mari. Kalau sungguh nak muzakarah atas dasar farudduhu ila Allah war rasul, insya-Allah dia takut sekian. Tak ada masa dah kita nak balas dekat kakak sekian. Kita saya ke orang amnu, terutama orang kampung, ketua-ketua wanita sini, kak ayah baik benar dengan hamba. Allah Rasul. Sungguh. Makan nasi muria semua. Ustaz mai petal ustaz makan nasi, maka ayah dia kata, ada. Kita mai petal kita tahu sini baik. Apa dah? Nak cerita tapi kita sayang ke orang ni, kita kena selamat dia daripada azab Allah. Kita sayang ke manusia ni, kita kena betul daripada landasan yang salah kepada landasan yang betul. Itu cara kita sayang. Apakah tuan-tuan sekalian? Nak bukti malam ni cepat molek dekat kakak sekalian. Yang pertama, UMNO menetap hukum hudud yang diderah oleh kerajaan negeri Kelantan. Satu. Yang kedua, UMNO menentang hukum Allah dengan sebab UMNO menggubahkan peraturan sendiri, tidak berlanas kepada hukum Allah. Waktu dia tetap hukum Allah dengan sendiri. Nampak tak? Yang ketiga, dia takut sekali dia mempermain-mainkan hukum Allah, yakni hukum Allah tidak layak, tidak sesuai, tidak maju, pelabur tak mari, nak bayar gaji tak boleh. 3 perkara dia cabar hukum Allah Subhanahu wa taala duduk dalam UMNO. Anilah dia kakak sekalian. Amu rasa satu-satu dia kakak sekalian. Bak jenayah dalam Islam. Negara kita berapa tahun dah? 50 tahun dah kita bos itulah. 50 tahun dah UMNO jaga Malaysia.
bak jenayah daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil. Tidak berlanas kepada hukum syarak. Tidak berlanas pada hukum Allah, hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bak jenayah ni tuan-tuan sekalian, dia melibat dengan kes bunuh. Dia melibatkan dengan hukuman kita kata penjara orang. Melibatkan sebab orang. Melibatkan kita buang daerah orang. Melibatkan kita buang kerja dia. Kita memperaibkan dia. Sampailah sekecil-kecil kecederaan. Ambil daripada ni, daripada kes bunuh sampai kes luka, UMNO tidak berlandas kepada kitabullah wa sunnati rasulillah. Dia tolak Quran, tolak hadis di sini. Dengan dia menggubah peraturan sendiri, dengan automatik dia menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal ni tak sabit lepas ni. Selama mana dah dia tolak? 50 tahun dah dia kakak sekian. Berapa perkara dia tolak hukum Allah Ta'ala? Banyak tuan-tuan sekalian. Dalam bab jenayah saja, tidak kurang 21 hukum Allah dia tolak. Bab lain-lain, bab muamalah, bab ekonomi, bab penerangan, bab akhlak, bab pendidikan, bab harta. Sebahagian besar juga tolak hukum Allah Subhanahu wa taala adik kakak sekalian. Di mana bukti hak mau bercakap? Hang kena tunjuk bukti tuan-tuan sekalian. Begini nak cerita adik kakak sekalian. Perhati molek adik kakak. So, kita fikir betul insya-Allah Taala beri taufik hidayah kepada kita adik kakak sekalian. Apabila pahderah hukum hudud, seluruh para ulama dia panggil belaka. Harudin, Profesor Persatuan Para Ulama, ulama Arab Saudi, ulama Indonesia panggil belaka bincang buat hukum hudud, hukum Allah Subhanahu Wa Taala bab jenayah. Tak ada buat, tak ada laksana lagi adik kakak sekalian. Di kedai kopi ni orang UMNO buat nganyi mai dah. Buat nganyi mai sopa kokek sopa ha dia kata hudud berapa tu jamai mana ni, jamai traffic light bukan jamai auto ni dia kata. Tengok dah. Pada pasir mula boleh lah jamai tu orang naik auto. Ha suka tu depan mbok tadi kakak sedekah sorga. Tak ada nak akak lagi ketua UMNO mari dah. Gifai di mahkamah. Buatlah aku sama di mahkamah. Aku ni penggual terbijak dalam dunia. Lama di bawah aku beribu penggual. Tak cukup aku, kau mari 10 orang penggual, aku nyik pah-pah dia kata. Ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pak kita orang UMNO lagu mana cuba fikir orang terlepas. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan turun untuk semaya, puasa, zakat, haji saja. Kalau politik tak ada mengena dengan Islam, tak ada kena mengena dengan Islam, apa guna Nabi Muhammad pergi mai benar kota tu. Sebab orang UMNO dia sebut sama politik ni kota, jangan cakap atas masjid, jangan sebut atas masjid. Kalau politik ni bagi kota, Nabi Muhammad jadi pemimpin buat berapa? Nabi Muhammad tak usah kata bagi kota, bagi makruh, Nabi tak makan dah. Hak sunat wajib dah bagi Nabi. Jadi bermakna kalau Nabi pegang sendiri bahagian politik, Cina Abu Bakar pegang sendiri bahagian politik, Cina Umar ambil peranan besar dalam politik, bermakna tuan-tuan sekalian, tugas politik adalah tugas para nabi, dan tugas politik adalah para ulama, dan kerja politik adalah perintah agama, perintah Allah, perintah Al-Quran, dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cuba kita fikir, lagu mana pemimpin UMNO nak menyelamatkan masyarakat orang Islam, sedangkan dia kurang tahu bahagian agama, dia tidak arif bahagian agama. Hak dia tahunya projek kelas F, projek kelas B, projek kelas A, buat sekolah sains, buat sekolah mara, buat sukan komuniti, buat jalan raya, buat getok. Ambil untung, bagi untung. Itu je dia. Allah ya Rabbi dik kakak sekalian. Itulah kita nak fikir. Sudah cukup tuan-tuan kepada kita. Jadi apabila marilah dalam parlimen tuan-tuan sekalian, suara daripada ahli parlimen pas, daripada para ulama, termasuk tu guru sendiri ulama jadi ahli parlimen, kita tahu. Tak boleh nak kecek hukum Allah di parlimen tu speaker tolak petai lagi, kerana bukan tak ada tak ada soalan untuk dibincang bab hukum jenayah mengikut hukum syarak Quran dan hadis pada kakus ni. Tak boleh hak tu petai lagi orang tolak. Anih negara Islam hak UMNO duk jaga ni dak kakus sikit. Akhir sekali agama Islam turun duduk di majlis agama Islam duduk situ je. Tak boleh lebih daripada tu. Setakat tengok anak boleh. Tapi anak mak tak boleh tengok.
Hak ni tak tahan. Lepas tu tak nampak bangsa dah. Dia ada balas ngomong, anak nak nampak ke mana? Anak dia orang sayapmu. Tidak. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, tak apalah hak UMNO tak sihat menjadi kewajipan bagi umat Islam kena keluar daripada UMNO, kena roboh, kena jatuh kerana UMNO, kena hancur kerana UMNO, kena angkat Quran dan hadis, letak dalam negara, letak dalam parlimen, letak dalam dawat undangan negeri. Cuma kita mintanya sokongnya daripada umat Islam, kalau kamu percaya kepada Al-Quran, kamu yakin kepada hukum Allah, kamu percaya kepada hukum hudud, hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beri sokongan kepada PAS, insya-Allah PAS akan tegakkan kalimah Allah, perintah Allah di negeri dan dalam negara. Mu tolong sokong je wahai orang Islam. Tu je benar. Jadi tak saya sokong. Orang UMNO tak sokong lah. Jadi apabila dia tidak sokong hak nak menegakkan hukum Allah, dia disokong UMNO yang tidak mahu kepada hukum Allah, maka termasuk dalam ayat hak membaca tadi, man yuhadidillaha wa rasulah fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Dia menentang pelaksanaan hukum Allah. Dah. Kalau kita kata takdir, dia kata parti PAS tu bukan parti Islam, tak apa lagi dia kata begitu. Tapi dia tolak hukum Allah dengan kuasa dia tu pun termasuk man yuhadidillah juga. Hak tu lebih jelas lagi. Hak dia tolak hukum hudud PAS tu bagi dia tidak salah, sebab dia kata hukum hudud PAS tu bukan hukum Allah. Hak tu biarlah. Kita tak nak paksa dia faham begitu nak alah mana. Tetapi hak jelas lagi, UMNO dengan kuasa UMNO, dengan tangan UMNO, dengan menteri kabinet UMNO, dengan ahli parlimen UMNO, 50 tahun sudah merintah negara, duduk dalam parlimen, menolak hukum Allah, sia dia malah. Dengan UMNO, dengan kuasa UMNO, menolak hukum Allah, menerima hukum ciptaan manusia, tidak menerima hukum Allah, menerima hukuman orang putih, menolak hukuman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak duduk mana lagi? Semaya, puasa, zakat, haji, tak ada apa satu. Dengar orang bercakap hukum Islam, negara Islam tu marah selalu. Dah. Ni nak pergi puasa Mekah punya kata ni. Ada 3-4 orang ni. Dia tunjuk teket dah kat orang kemarin. Allah Ustaz dia kata, kita nak pergi puasa sebulan Mekah. Allah sedap lah. Tok Imam Haji Abdul Rahman baca Quran tiok kita dengar. Tengok. Molek dah dengar Quran tu berasa sedap, tapi makna Quran, hukum Quran tu lebih besar daripada baca lagi. Nampak dah? Dengar orang baca Quran tu sunat je. Beriman kepada hukum perintah Al-Quran adalah wajib. Tak boleh bayar ke? Tengok. أجعلتم شقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Demikian begitu tentu Allah Ta'ala soal kepada masyarakat Arab dulu. Allah Ta'ala soal ke mana? Umat Islam dia kata, adakah menganggap sama orang yang suka memakmurkan Masjidil Haram, suka semaya, suka beri makan, dengan orang yang berjuang dan berjihad pada jalan Allah? Sama-sama beriman ni, sama-sama beriman. Hak ni suka pun habis masa atas masjid, sedekah barang kat orang misalnya ada, buat buka puasa, muhajirin ansar dengan makan belakang. Hak seorang lagi tak ada mikir, bak nak bagi rumah orang tak ada mikir. Tak ada mikir nak bagi beras rumah orang. Hak dia mikirnya lagu mana hukum Allah nak tegak di muka bumi Mekah dan Madinah. Lagu mana nak tegakkan hukum Allah dalam dawat undangan negeri. Lagu mana nak tegak hukum Allah dalam parlimen. Lagu mana nak rubuhkan hukum taghut. Lagu mana nak hancurkan hukum syirik di Malaysia. Nak ganti dengan Quran dan hadis. Tak ada lagi ke Mekah, tak ada buat umrah, tak ada lagi terawih di Mekah. Allah Ta'ala kata, lebih orang berjuang, berjihad pada jalan Allah untuk menegakkan hukum Allah di atas muka bumi yang dia pijak. Tengok dah. Sahabat tu kalau orang tahan ni, adik kakak sekian, tak nanti kau pergi ke Mekah nak cari pahala, nampak tak? Sungguh.
Kalau kita berjaya merutuhkan dasar yang syirik kepada Allah hak duduk parlimen tu, letak dalam Quran dan hadis, wajahada fi sabilillah, itulah perjuangan jihad fisabilillah yang besar. Kenapa? Dengan sebab dasar perlembagaan yang syirik kepada Allah. Berapa juta dah orang Islam tu jadi syirik sama dengan sebab menyokong dan mengikut adik kakak sekalian. Hak besar lagi adik kakak sekalian, kita paling sedih. Hari pahlawan, cuba kita fikir adik kakak sekalian. Selama mana boleh askar tentera anak beranak kita mati mempertahankan negara. Lawan musuh, lawan komunis adik kakak sekalian. Berapa orang dah dia kata mati syahid amanah saat? Tak ada adik kakak sekalian. Jadi bermakna hukum syahid tak ada dalam negara kita, gitu. Dalam mata pelajaran hukum-hukum fiqh di universiti, di sekolah-sekolah tak ada dah bab syahid. Kalau ada menjelas bab jihad, bab syahid, sah dia kata ni Taliban militan. Kalau dah tak boleh dengar perkataan syahid dia marah. Jadi akhir sekali matilah dia kerana mempertahankan agama, bangsa dan negara kononnya. Tapi agama tak sebut. Hak dia sebut negara, bangsa, bangsa, negara. Sebab itu cuba kita tengok. Waktu dia mengkalangkan bunga ditunggu pahlawan. Mufti Pahal kata syirik tak boleh buat kerja gitu adik kakak sekalian. Dia bawa bunga giltak, dia tunduk lebih daripada hak rokok. Kemudian dia gustai tangan dia buat gini. Dah tubuh gemuk, ada 3 batu kita tengok. Dia buat gini. Kemudian dia tulis, semoga ianya membara. Astagfirullahalazim. Tulis tu tak betul. Semoga ianya membara. Membara ni naran ahata bin suradikuha. Amu bermihak tu dia takut sikit. Dah. Sepatutnya kita kata mudah-mudahan rohnya diterima oleh Allah, disejuk oleh Allah. Waghsilhu bil ma'i was salj wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad dana. Sepatutnya tuan-tuan sekalian kita memperingati ulang tahun kemerdekaan ni. Sebagai besarnya pemimpin sudah mati dah belaka. Sepatutnya kita menghidupkan malam kemerdekaan dengan tasbih, tahmid, tahlil, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan kepada pemimpin kita yang sudah tidak ada lagi di atas tanah air ini. Pegawai keselamatan kita yang gugur dan tewas dengan musuh, yang hancur jasad dan rohnya, kita hadiahkan dengan ganjaran pahala bacaan dan tahlil selawat kita kepada mereka. Kita stop segala hiburan yang melalaikan konsep-konsep yang melalaikan. Kita stop sebagai menghormati jasa pahlawan. Kita perbanyakkan istighfar, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru betul kita menghargai jasa pahlawan yang menutup kemerdekaan, tuan-tuan sekalian. Ni tidak berapa juta bakal ada joget di dataran merdeka. Tung. Boleh joget sama saya? Boleh. Tengok. Nak joget. Okay. Berapa juta hak joget ni? Kok tepi pohon bunga selama mana kondom, tukang sapu kutik. Teng minum air keras berapa berguni, berapa lari. Muda-mudi tak balik 2 hari 2 malam berkepik berpeluk cium. Kemudian segala konsep hiburan dan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat kerana menyambut kemerdekaan. Adakah calon ni kita nak hadiah kepada pahlawan? Sepatutnya kita memperbetulkanlah segala kekurangan, segala perkara yang silap, dasar-dasar yang mungkar yang masih belum dilaksana dan disempurna oleh pemimpin yang terdahulu kerana dia berada dalam keadaan yang begitu susah kerana musuh di sana di sini, komunis masih ada. Maka kita memperbetullah dasar yang dia tinggal itu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagulah kemerdekaan yang kita sambut itu dapat kita hadiahkan kepada mereka yang gugur, yang sudah mati di dalam kubur dah belaka dia kata sekian. Ni kita tang. Allah ya Rabbi, auzubillah. Lepas tu kita sedekahlah kepada pahlawan tu. Nyanyi dia tinggal anak bini dah tak mati syahid. Boleh dosa menyanyi pula. Kakak amu wak hijau. Sungguh adik kakak sekalian. Nabi kata dalam sabda, sambutlah perayaan kamu. Ada bitakbir wat tasbih wat tahmid wat taslim.
Cara kita menyambut hari raya, perayaan begitulah tuan-tuan sekalian, kalimah tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimah menyambut perayaan. Makna dalam kalimah tasbih, taqdis, tahmid, taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengan marhaban, tak apa. Sallallahu ala Muhammad, tala'al badrun alaina min saniyatil wada'i. Boleh berlakulah sebenarnya comel. Pasal apa kita nak bersyukur kepada Allah kerana anugerah Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, membebaskan bumi kita daripada cengkaman Yahudi, cengkaman penjajah, cengkaman tagut. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita kena terbiahkan ulang tahun menyambut kemerdekaan kita biar diradai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita buang konsep-konsep yang mungkar yang dimerkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah orang yang mati, yang menutup, yang berjuang kemerdekaan dapat manfaat daripada kita orang yang hidup tadi dek kakak sekalian. Ni tidak dasar hak dia buat mula pun kita duduk situ juga. Boh ke kau penak pun ada. Dah dari segi konsep pun tidak ubah. Jamil orang putih mula ingat ke dak? Orang curi, orang ngopok ni kena kena pacung, ingat dak? Zaman orang putih mula jenayah marah benar. Zaman amnula ni pelik, orang curi piti tok pakai boleh sarah malam. Tidak begitu. Orang curi duit tabung haji boleh jadi menteri dalam UMNO. Orang awak lari pitih pergi ke Australia boleh jadi ketua penerangan dalam UMNO. Orang yang dituduh di mahkamah berpuluh-puluh tuduhan, akhir sekali tarik balik. Pasal apa? Pasal dia ketua UMNO bagi dia kelas. Apa ni tuan-tuan sekalian? Maka inilah yang dikatakan yang UMNO tidak suka kepada para ulama, yang tidak suka kepada Islam, sebab Islam tak boleh buat benda lagu ni tu. Dah. Contoh kita kata kalau Menteri Besar UMNO Kelantan ulama, orang UMNO dia suka pada hiburan, dia tanya Tugu dia kata tak boleh. Sakut hati selalu dah. Pas Menteri Kabinet dia tanya pula lagu mana ni nak lulus lesson harap pulak so pulak ni. Tak boleh. Bahasa pula akhir sekali dia koci situ tak di situ. Maka mari dah lepas kita boleh bercakap adik kakak subambo. Masa duduk dalam UMNO mula kena buat skrip dulu ceramah agama. Bak aurat tak boleh setuh. Bak TV tak boleh setuh. Bak rasuah tak boleh bercakap. Bak ulama tak boleh nak sebutlah mana. Hukum hudud tak boleh sebut langsung. Kalau nak hudud nak sebut kena nyapa. Pas kerja kita boleh tokak langit ke? Gaji hak UMNO beri tu kita dah selama mana? Tak mati kerana tu ke? Tak saudara fikirlah hari ni adik kakak saya kita alhamdulillah. Ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana satu saja negeri di Malaysia hari ni amat tengok. Gilah hari Jumaat, hari Khamis, hari Rabu, hari berapa? Kita pakai kain pelekak pun orang suka. Kita pakai jubah pun orang suka. Kita pakai kepiyah pun orang suka. Kita pakai terkong pun orang suka. Cina dalam Kelantan ni pula pun sudah jadi selari serasi dah adik kakak sikit. Tengok orang pakai kepiyah ji. Dia suka. Kita nak pergi ke Mekah, dia gatal pakai import, tuan-tuan sekalian. Kita menikah kahwin, dia mari ngelak habis licin, tuan-tuan sekalian. Ini berkat tarbiyah pemimpin kita. Tetapi di sebelah luar, kalau kita pakai kain pelekak, pakai baju Melayu, tidak hari Jumaat, pakai kepiyah, naik bah, orang tak ambil tambah adik kakak sekalian. Dia kata kita orang goya lam alim. Sungguh amat kena dah adik kakak sekalian. Allah Akbar. Kelantan cuba kita tengok. Alhamdulillah. Barakatim minas sama' wal ard. Berkat daripada Allah Subhanahu taala. Dah rezeki pun kita merasa adik kakak sekalian. Kadang-kadang mau rasa malu mau duduk dalam UMNO pada waktu tu adik kakak sekalian. Duk pelawak si ada malah duk kata hudud. Sungguh adik kakak. Duk kata pah mereka tak buat berapa satu, tak buat berapa satu. Allahu ya Rabbi. Amo tahu wa ketua UMNO mengetah Kelantan mula fahami alih tahun 90. Amo dengar kata fitih majlis daerah Tupak ni ada seria je lah. Betul. Seria ni kalau buku B mampu kau dah tu. Orang gila anak pada sohor ada berjalan kelik tak ada kat satu fitih dalam poket ke cebik. Majlis daerah Tupak UMNO mengetah tinggal seria fitih dia kakak sikit. Pasar besar wakaf baru tidak tinggal tiap belah batai duduk situ belah tahu. Berapa tahu? Piting gongor lagi. Bah buat siap habis dia cinta tuan sekalian. Dah hak sedih laginya. Nuah Musa sendiri bercakap ni pelawak.
Dia bercakap di Pala Getak Jamatan baru ni. Dia kata sehari resmi ke Jamatan nak beki je lah. Dia kata pah mengetah 18 tahun tak buat gapo satu. Dia duduk atas gapo kalau dia masa tu tu. Cuba fikir mula. Dia duduk atas korang tu. Dulu tepi sungai bawah lemah tu tidak tinggi tu. Dulu 25 kaki dengan getak tu. Puak-puak pasar raya Tasko terhormat pula. Tahu menteri, Perdana Menteri nak mari berhenti kerja rehat belakang. Orang pah pula berakhlak, berwawasan, tak gagu, tidak cabar dengan bendera bulat. Daerah daci penuh, Pala Getak tak ada seorang pemuda pah dia letak daerah bulat kau sebagaimana UMNO kenak daerah bulat sehari dua. Lah dia nak mari. Tetapi tuan-tuan sedalam ceramah dia boleh kata pah mengetah 18 tahun tak buat gapo satu. Ama baca dalam akhbar bahawa pasar raya Tasko tu lebih kurang 8 bilion projek tu. Sudah siap 40% dah tu keren tiap-tiap malam ubut tangi pak cerah. Ini tidakkah projek kah? Tidak pembangunan tuan-tuan sekalian. Pasal apa jadi begitu? Dah deki kepada apa? Deki kepada para ulama, deki kepada Kelantan siapa perikat. Cakap benar tak masuk akal ni. Jenis pasal apa? Hak duk lorong Cik Hussein tak kecek lah ketu. Tinggi-tinggi dah minta okok sebatas dia suka lah. Dia sungguh. Turun di import. Kalau hari ni cuba kita tanya. Rekod penerbangan. Kapal terbang daripada Kuala Lumpur ke Pekala Jepang. Dengan kapal terbang daripada Kuala Lumpur ke Terengganu. Kepada Alustar Kedah. 3 kali ganda. Banyak kapal terbang. Turun di Kota Baru. Apa jenis? Ni mari Kota Baru ni. Dan kita turun daripada Pekala Jepang. Cuba tengok kiri dan kanan. Daripada Jalan Baung, Taman Huda. Cuba kita tengok. Bangunan berbentuk. Masjid berbentuk. Universiti Azhar apa ada. Kamu tengok. Ditanam dengan pokok-pokok tamar pula sampai buah. Johor tanam pokok tamar 30 tahun sampai mati tak buah. Tapi orang Pah tanam pokok tamar dia putih sampai buah tak cukup tandai dia buah. Ini tuan-tuan sekalian. Dia tak nampak kau semua menteri UMNO lalu kat tu belakang. Datuk Pah kadang-kadang 7 kali sehari lalu kat tu. Boleh ke ceramah dijeli Pah meretah tak buat apa satu. Naik getak di merai sungai. Mata tak nampak, telinga pun tak dengar. Itulah dia baris senang, dia bercakap nawak bangang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.